الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الشفاء والعلاء نصر هذا سكر غيث الفرج التنجم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وعلية الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا أمورنا واقض لنا جميع حجنا وارفعنا في عليين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين. وعلى الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الدروس الخير والنفع والبركة يا رب العالمين، وعلى كل نية صالح وسلف صالح عند بدء دروسهم، وخصوصا درس كتاب الشمائل المحمدية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم، تذكر والتذكير، والنفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi kita berterusan untuk bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلمكم في الدارين اللهم آمين. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. قال: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا أنبأنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أجمعين قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. نعم. Allahumma salli sayyidina Muhammad ali Muhammad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebotol minyak wangi yang dengannya baginda mengharumkan dirinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام pakai minyak wangi. Nah, ada sebahagian pada orang dia rasa benda ni yani over lah, macam letak wangi lah. Lah, lah, bukan seperti itu. Menunjukkan orang kaya ke apa. Tak, lah, lah. Tak, bukan seperti itu. Pakai minyak wangi adalah sunnah Nabi SAW. Dan sunnah ini boleh dilakukan di masa kita nak baca Quran, di hari Jumaat, di solat raya, sebelum ihram, sebelum niat untuk umrah. Maksudnya di masa dah pakai kain ihram pun boleh pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi adalah sebelum apa? Sebelum niat, bukan selepas tu. Nah, juga solat jamaah, ketika solat jamaah, ketika ada majlis, ketika menajar ataupun belajar, itu semua sunnah Nabi SAW. Itu adalah daripada amalan yang baik yang kita lakukan. Hatta sampai adalah keadaan apabila adalah orang nak suami isteri pun pakai minyak wangi, itu adalah kira di antara benda yang dilakukan juga. Itu dia dulu ala husnul muasyarah, adalah maksud baik pada keadaan. Subhanallah. Sampai adalah ajaran sampai seperti itu. Yang ini adalah minyak wangi itu benda yang baik. Tapi nanti insya-Allah kita akan cakap kemudian lepas beberapa hadis, kita akan cakap bagaimana untuk wanita minyak wanginya bagaimana. Nanti akan lalu dengan kita insya-Allah. Nah,
وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب. وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sumamah bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang datang nak bagi kita minyak wangi. Kita ambil macam mana? Kita letak bagi tangan macam ni, dia letak sini. Ataupun bagi tangan macam ni, dia letak sini. Nah, dua-dua cara boleh kita lakukan. Tapi yang saya dengar baru-baru ni daripada guru saya adalah Dr. Yusri, adalah dikatakan tib dekat sini. Kita bagi tangan kanan kita dan dia letak di dalam sini. Jadi mudah untuk nak buat. Nah, satu lagi adalah pada tib. La yuradu tib. Nabi SAW tak tolak. Orang datang nak bagi ni minyak wangi. Nabi SAW tidak tolak pada bab ini. Baik. Bagaimana dengan orang yang sakit asma? Orang yang sakit asma adalah dia kalau ada bau kuat, dia tak tahan. Dia tak boleh. Mungkin boleh sampai keadaannya dia boleh pingsan. Sebab apa? Sebab dia tak boleh bau kuat-kuat. Contoh khususnya yang ada masalah pada nafas dan sebagainya. Tapi orang datang bagi minyak wangi itu sunnah adalah kita terima, tak tolak. Jadi, katalah ini untuk minyak wangi. Letak sikit titik dah jadi. Kemudian orang itu apa buat? Lap dengan baju. Ataupun lap dengan kain. Atau lap dengan tisu. Tidak ada masalah pada bab ini. Baik. Kamu ada ambil minyak wangi pada orang. Datang orang bagi minyak wangi. Tiba-tiba dalam majlis itu ada 2-3 orang nak bagi minyak wangi. Mana boleh. Nanti keluar dari majlis itu wangi apa tu? Ada seorang bagi wangi bakhur. Ada seorang bagi wangi misk. Ada seorang kesturi contoh. Ada orang bagi wangi ambar contoh. Adalah buat wangi jenis-jenis nama-nama wangi. Apabila max 3-3 tu dah jadi bau kuat sangat. Dah jadi apa? Bau kuat sangat. Jadi macam mana tu dalam keadaan ni? Jangan max. Orang bagi, kamu ambil, katalah ada orang bagi dekat tangan kanan. Jangan tak apa. Ada orang lagi nak datang, bagi dia tangan kiri. Contoh. Bagi tangan, contoh di satu tempat, kemudian lap semula. Boleh je. Tidak ada masalah. Kalau kamu nak amalkan sunat, akan amal. Tanpa tolak. Tapi kalau adalah pada syarat, tak boleh. Tak nak. Pergi dari sini. Majuz ada syirk. Tak boleh kita buat seperti itu. Macam lupa hati orang yang nak raikan untuk kita nak bagi minyak wangi. Mungkin itu minyak wangi yang paling dia mampu beli. Dia tak mampu nak beli minyak wangi yang ribu-ribu. Dia mampu beli minyak wangi yang RM2, RM3. Jadi wangi itu mungkin baunya kuat. Ini yang dia mampu. Jangan kita tolak. Jabran lil khatiri. Yani adalah kita layan hatinya orang tu. Kesianlah untuk dia. Apa muskilah? Mana masalah? Silakan. Alhamdulillah. Bila kamu ada tak boleh, kamu tolak langsung. Apabila ada masalah kesihatan. Kamu ada masalah kesihatan dan tak boleh. Walaupun sikit kamu tak boleh. Kamu boleh tolak. Saya minta maaf. Saya ni tak boleh. Saya ada sakit. Boleh tolak dalam keadaan jika memang ada mudarat. Tapi kebanyakan kalau ada, kita lap balik, tak ada masalah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم ابن جندب
عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن والطيب صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 3 pemberian yang tidak boleh ditolak, iaitu bantal, minyak wangi dan susu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa tu Bantan tu nak bagi bila? Pasar. Dekat pasar. Seperti ada orang datang bagi bantal. Tak, bukan maksud macam tu. Bantal itu dibagikan apabila kita di majlis. Masuk rumah orang, kemudian kita duduk dekat sofa, orang tu bagi kita bantal untuk letak belakang kita, untuk sandar, lagi selesa nak raikan kita. Ataupun dekat majlis yang duduk dekat bawah macam majlis Arab. Kita orang Arab biasanya letak bantal tepi kiri atau kanan untuk sandar. Nah, ini adalah tidak ditolak. Juga sama untuk itu bantal. Kemudian duhun dalam minyak wangi, tib, semua itu tidak ditolakkan. Nah, wallahu a'lam. Nah, wabi ini. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Apa sebab dalam bab itu tak tolak benda-benda tu, minyak wangi, bantal? Kenapa tak tolak benda tu? Kerana ada badannya jabr li khatir man yu'tina. Yani ada badannya kita raikan ataupun hormat kepada orang yang beri pada kita. Layan hatinya juga. Macam contoh orang tiba-tiba datang, dia nak raikan kita, nak bagi kita duduk selesa, apa dia bagi kita bantal. Tak nak, dah, pergilah. Apa perasaan dia macam tu? Apa dia nak kata dalam hatinya? Saya nak buat baik, orang ni buat macam ni. Orang yang datang nak bagi minyak wangi. Raikanlah dia. Ambillah pada dia. Apa masalah kamu? Ambil je. Ambil minyak wangi. Itu adalah jagalah pada bab ini. Oh, boleh. Baik. Ada ada benda yang mungkin ada orang nanti kata kita ni bahaya ni ambil minyak wangi pada orang, orang spray untuk kita, nanti mana tahu mungkin ada benda di dalamnya. Betul-betul juga. Kalau ada orang yang kamu tak kenal langsung, kamu kena hati-hati dalam bab itu. Memang betul Islam suruh kita jagalah untuk diri kita dan suruh kita untuk berhati-hati juga. Nah, tapi kalau dalam majlis ilmu, dalam majlis maulid, seperti mana ada dikatakan di masa ini, yani insyaAllah tak masalah pada bab ini. Wallah ta'ala a'lam bisawab. Sebab orang yang ambil minyak wangi atau yang letak minyak wangi, manfaat itu bukan hanya untuk dia. Manfaat untuk dirinya, satu dia amalkan dengan sunnah, satu lagi manfaat untuk dirinya adalah bau sedap. Manfaat untuk orang lain juga. Apa manfaat untuk orang lain? Bau adalah bau sedap, bau minyak wangi dan sebagainya. Itu yang kita kena cuba usaha amalkan. Hanya saya nasihatkan, ambil minyak wangi yang janganlah terlalu kuat, wahai kaum lelaki. Perempuan memang kena cari minyak wangi yang tak kuat. Nanti akan lalu kita dengan kita hadis dan seterusnya tentang wanita, tentang wangi wanita bagaimana. Tapi untuk lelaki, cuba carilah minyak wangi yang baunya sedap, baunya lembut. Naam, baunya tak kuat sangat. Benda itu adalah baik. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. وبه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الحفري نعم الحفري عن سفيان عن الجرير نعم عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي نعم الطفاوي أو بالطاء نعم هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه صلى الله عليه وسلم. نعم silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wangian lelaki adalah apa yang zahir kuat baunya tetapi tersembunyi warnanya. Adapun wangian bagi wanita pula zahir warnanya tetapi tersembunyi baunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Baik. Bagaimana tu minyak wangi yang ada warna untuknya, ada tapi tak ada bau untuknya? Seperti za'afaran. Za'afaran dulu di zaman dahulu digunakan juga untuk sebagai apa minyak wangi. Taib. Ada orang kata taib minyak wangi maknanya perempuan tak boleh pakai langsung ke Naam. Sebab ada hadis yang apa yang minyak yang wanita pakai minyak wangi adalah um, macam itu adalah termasuk dalam zina waliyazubillah. Tak. Perhatian, jangan kamu kata benda seperti itu dengan tanpa adalah dalil dan sebagainya. Bukan seperti itu. Wanita nak pakai minyak wangi, boleh pakai minyak wangi. Bukan tak boleh pakai minyak wangi. Tetapi wanginya adalah seperti mana dalam hadis adalah ada warna, tidak adalah bau. Yani apa maksud ada warna, tidak ada bau? Yani dalam sekarang bab ini adalah kira baunya sangat sikit. Ha? Dan ada berkesan mungkin pada wangi itu adalah warnanya dan sebagainya. Ha. Sekarang digunakan seperti mana, maaf walaupun kita sebut tentang bab ini, ada kadang-kadang pada orang yang dia ada masalah hormon di dalam badan, ada kemungkinan badan besar dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, al-insan manusia, semua manusia, lelaki ke perempuan, akan keluarkan peluh badannya. Nah, jadi dah juga tidak baik bagi wanita keluar di jalan, dekat jalan, kemudian bau tidak ada bau tak sedap yang keluar badannya. Hada yani ليس من bukan daripada apa keadaan yang wanita. Yani yang perempuan jalan ada bau dan ليس sahih. Bukan tak sesuai seperti itu maksud saya. Jadi tidak ada masalah bagi wanita pakai wangi yang baunya tidak kuat seperti mana pakaikan contoh krem ataupun lotion ataupun apa panggil yang digunakan untuk pakai bawah ketiak contohnya untuk hilangkan bau. Tidak masalah pada bab ini. Baunya sikit-sikit tak ada masalah. Sampai pun kalau dia wankan sikit sangat. Wallahu alam, ini yang saya belajar pada guru saya. Ada pada guru kata langsung tak boleh. Ada juga macam tu. Tapi yang saya belajar pada guru saya adalah sikit sangat. Baunya adalah memang bukan bau kuat. Yang maksudnya kalau orang lalu badannya tak bau. Macam biasa. Dia sendiri dirasa macam ada bau sikit-sikit dia. Ha? هذا ما فيه مشكلة. Tidak ada masalah dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Pakai bedak contohnya, bedak yang warna sikit. هذا ما فيه مشكلة. Wallahu alam, tidak ada masalah badannya. Tapi pakai minyak wangi yang kuat, baunya kuat, dia jalan, semua orang pandang badannya. Oh, wangi dia sedap. Contoh. Tak, ma yajuz hada. Seperti ini tidak boleh dilakukan. Seperti ini tidak boleh lakukan. Jangan kita macam pakai sampai wanita adalah contoh tidak menjaga pada dirinya atas nama apa? Tak boleh perempuan pakai wangi. Kemudian keluar jalan bau tak sedap, khususnya kalau orang itu selalu dia naik kenderaan umum, maksudnya seperti tren, seperti apa LRT, MRT dan sebagainya. Ha? Jadi tidak boleh seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Baik. Wanita boleh pakai minyak wangi. Maaf sebut. Paling hebat wanita itu. Orang kata wanita itu, oh, sedap sangat. Baunya kuat juga sangat. Boleh pakai. Bukan tak boleh pakai. Boleh. Tapi di mana? Dekat rumahnya. Di rumahnya, sedikan. Nak pakai untuk suami kamu, sedikan. Kamu dapat pahala juga. Kamu pakai minyak wangi untuk suami kamu, menjagakan diri untuk suami kamu adalah lagi baik. Kamu dapat pahala juga. Allah Ta'ala alam. Nah, ini adalah hukum tentang bab ini. Baik. Bagaimana dengan wanita yang pakai minyak wangi? Kita ada wangi yang dia baunya tak kuat sangat. Maksudnya, sekarang awal kita spray, wanita itu pakai wangi, awal spray memang bau dia kuat. Sekejap lagi dah baunya kurang sangat. Baik, kurang sangat.
Jadi ada masalah pada bab ini? Tidak. Masalah seperti mana kita kata hadnya adalah tidak ada had, tidak ada sampai tahap orang yang lain akan bau ataupun orang yang lain akan jadi fokus badannya sebab ada wangi itu. Kalau seperti ini tidak ada masalah. Walakin tetapi jika wanita pakai minyak wangi tujuannya untuk nak tarik hati orang, nak semua orang pandang badannya, dan dia adalah tujuannya nak terjalan dekat orang, oh nak bagi orang semua fokus badannya, hadza yadkhul fil haram. Ini dah jadi haram waliyazubillah. Dah jadi apa? Haram. Keluar ada minyak wangi sikit-sikit, bau sikit-sikit, ini insya-Allah dalam bab makruh. Wallahu taala alam. Tapi adalah minyak wangi yang kuat, orang yang lain berbau, haram, yadkhul fil haram. Wallahu taala alam bisawab. Ini adalah jadi haram hukumnya. Sebab tujuannya adalah lain daripada asal. Wal mar'ah yani, dan perempuan adalah usaha untuk syari kalau ada wangi, syari wangi-wangi yang biasa. Janganlah wangi-wangi yang orang pakai, maaf sebut, adalah wangi yang dipakai oleh wanita untuk bersama dengan suaminya, pakai dekat jalan. Tak sesuai. Maaf walaupun saya sebut dengan cara jelas-jelas tentang bab ini. Tak sesuai. Ha. Ada wangi adalah khas untuk suami, khas untuk keluarga, maksudnya mahal, untuk suami. Itu adalah untuk keadaan itu, untuk bab itu, masa itu. Bukan pakai untuk dekat jalan. Wallahu ta'ala alam. Nanti orang datang kata, ada ke wangi untuk seperti ini? Ada wangi untuk jalan lain-lain ke? Ha. Ini adalah azwaq. Maksudnya bergantung pada setiap orang bagaimana tentang bab ini. Lakin kesimpulan tentang bab ini, wangi wanita tidak dilarangkan langsung. Tetapi wanginya adalah elok yang ada berwarna tapi tidak berbau. Ya, ni sekarang mungkin orang kata mana ada wangi tak ada bau. Maksudnya baunya sangat sikit. Sangat sikit. Hanya dia menghilangkan bau yang tidak baik. Seperti mana kita kata bahan yang digunakan untuk membuangkan bau bau badan dan sebagainya, itu adalah kalau orang tak dekat pada kita, tak bau benda tu. Jadi benda itu tidak ada masalah, tak haram. Oh, tengok, ini ada wangi, haram pakai. Bukan seperti itu. Ini adalah menolakkan benda yang tidak baik, lagi bagus kamu pakai badala langsung tak pakai. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan kalau ada wanita dia tak nak juga, ada nak jaga sangat tentang bab ini, tak minyak wangi langsung tak nak pakai, dia nak ambil dengan zahir hadis ini, dan dia kata tak nak gunakan minyak wangi langsung. Ada banyak bahan yang organik boleh pakai untuk hilangkan bau badan dan sebagainya. Ada banyak, bukan sikit. Seperti mana dalam bahasa Arab kita panggil syabbah. Syabbah. Ada tu satu bahan namanya syabbah. Digunakan untuk laki atau perempuan. Untuk gunakan untuk badan, bawa ketiak contohnya. Untuk hilangkan bau. Itu syabbah itu kalau tak silap dalam bahasa Melayu, mungkin tawas. Tawas, wallahu alam. Digunakan pun campur dengan air, digunakan. Boleh pakai. Kalau ada orang wanita contoh tak nak pakai langsung benda tu yang berbau, boleh pakai seperti itu. Lelaki pun boleh pakai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa bihi hadatsana Ali bin Hujr. Ada satu benda pentinglah nak jaga tentang bab ini. Wanita tolong jaga. Tolong jaga tentang bab apa kebersihan dan wangi. Kalau baju dah kotor, tetap kotor. Letak wangi macam mana pun, dia akan jadi bau lagi teruk, bukan lagi baik. Jadi kita jaga, wanita kena jaga di masa keluar dari rumahnya. Lelaki pun sama. Baju dah kotor, dah berbau, letak wangi mana pun, tetap akan bau busuk. Nanti campurkan dengan bau baju, dah jadi bau lagi busuk. Jadi kita kena jaga pada bab ini. Al-mu'min nadhif fi halihi. Orang yang beriman, dia sentiasa adalah bersih. Bukan adalah orang itu adalah tidak jaga pada kebersihan. Jadi orang yang beriman, dia sentiasa menjaga kebersihan pada badan, pada pakaian. Naam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
وبه حدثنا علي بن حجر أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله بمعناه. Nah, hadis yang sama yang tadi tapi isnad yang lain. Jumpa lagi di bawah. Okey. Seterusnya, اللهم صل على سيدنا محمد. وبه حدثنا محمد بن خليفة وعمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجاج الصواف عن أبي عثمان النهدي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب جرح والتعديل حنان الأسدي من بني أسد بن شريك وهو صاحب الرقيق عم والد مسدد وروى عن أبي عثمان النهدي وروى عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف سمعت أبي يقول ذلك. نعم صلى الله. نعم silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, dia orang nak baca Okey, bagi baca. Ya. Okey, terima kasih. Okey, saya baca. Boleh silakan. Abu hadis yang ke-222 ya Syekh. 21 dalam kitab saya 21. Okey. Abu Osman Al-Hadi radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila diberikan minyak wangi kepada seseorang dari kamu, maka tidak boleh ia menolaknya kerana sesuatu yang wangi itu berasal dari syurga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. نعم النهدي أبو عثمان النهدي الله تعالى أعلم. نعم بارك الله فيكم. Sunnah terimakan minyak wangi seperti mana cakap sebelum ni. وبه حدثنا عمرو بن إسماعيل بن مجالد ابن سعيد الهمداني حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداء ومشى في إزار فقال له خذ رداءك. فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, pada satu hari beliau pergi menghadap Umar bin Al-Khattab. Di hadapan Umar, beliau telah meletakkan selendangnya dan berjalan dengan memakai kain sarung. Maka berkata Umar kepada Jarir, ambillah selendangmu. Kemudian Umar berkata kepada orang ramai, aku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan daripada Jarir kecuali apa yang sampai kepada kami mengenai wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa berkaitan hadis ini cakap pada Jarir itu badannya kuat dan sebagainya dengan bab yang kita baca adalah tentang wangi Rasulullah SAW. Awal yang pertama kita kenal Jarir itu siapa? Seorang sahabat yang dulu kalau dia naik kuda tak boleh tetap atasnya. Naik jatuh. Maka Nabi SAW daraba sadra Jarir. Macam buku dekat dada Jarir itu seperti itu. Jadi dengan berkat itu adalah daraba dalam buku dengan tangan baginda Nabi Muhammad SAW dekat dada Jarir itu. Maka selepas itu Jarir sentiasa adalah di atas kuda, maksudnya selalu apabila naik kuda tidak jatuh badannya. Subhanallah. Dan Jarir itu adalah dengan berkat itu, subhanallah, Jarir Allah SWT beri badannya badan yang kuat.
beri badannya badan yang kuat. Dan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Jarir adalah nak tunjukkan pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia adalah badan kuat dan hebat. Maksudnya di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dia adalah dibuat apa? Dia tutupkan bahagian pakai macam kain belikat izar, maksud menutupkan auratnya dan menunjukkan badannya kepada Sayyidina Umar, bagaimana dia kuat dan sebagainya. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab suruh dia pakailah bajunya, ridaknya, atas bahunya, maksudnya pakaian di atas bahunya. ثم قال ما رأيت أحسن صورة من جرير. Sayyidina Umar kata, aku tak pernah lihat orang yang lebih hebat badannya daripada Jarir, kecuali ataupun lebih handsome dan hebat seperti Jarir, kecuali adalah yang sampai pada kami, iaitu Sayyidina Yusuf bin Abi Yaqub, Nabi Allah Yusuf Ibnu Yaqub alaihi wassalam. Dia adalah orang yang handsome. Naam. ووجه التشبيه أن جرير كان حسن الصورة حسن الطيب والرائحة. Dan dalam bab ini yang katakan iaitu sebab tashbihnya Sayyidina Jarir itu adalah sebab dia hasan surah. Satu, dia adalah badannya sedar, maksudnya, dan juga handsome orang itu, dan juga hasan at-tib, dan juga baunya adalah bau yang baik, seperti mana Rasulullah SAW muqtadiyan bi Rasulullah, yang diamalkan dengan sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طيب. وبالله نعم ما شاء الله. ada satu faedah juga. كان جرير أحسن صورة من جهة البدن لما ألقى رداءه. أما الوجه فكان دحية أجمل الصحابة وجها. Sahabat yang paling handsome adalah pada bahagian mukanya, iaitu Dahiyah Al-Kalbi. Dan sahabat ini Jarir adalah pada sebelah badannya, maksudnya menunjukkan adalah dia adalah orang yang hebat badannya. Wallahu ta'ala. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد كسردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Bab 34, bab mengenai pertuturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercakap dengan cepat seperti mana kamu semua bercakap. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bercakap, baginda akan bercakap dengan jelas dan terperinci. Orang yang duduk bersama baginda akan dapat menghafalnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yani bukan maknanya Nabi SAW cakap sangat perlahan, macam cakap sangat-sangat perlahan. La, bukan maksud seperti itu. Macam pelan-pelan sangat sampai orang macam kata sebut satu perkataan berhenti. La. Mereka macam biasa. Tidak. Dia sebut seperti biasa. Tapi kalamuhu fasih wa laisa sari'. Maksudnya sari' dan dia cakap adalah dengan kataan yang jelas, cukup jelas, dan juga adalah apa? Tidak laju. Nabi SAW utiya jawami' al-kalim. Baginda Nabi Muhammad SAW, Allah beri badannya adalah jawami' al-kalim. Apa maksud jawami' al-kalim? Yani cakap sikit tapi ada membawa makna yang luas. Ini panggil jawami' al-kalim. Allahumma ja'alna muqtadina bihabibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami daripada orang yang mengikut pada cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hidupannya. Sekarang kita ni ada orang kata apa? Tak habis-habis cakap. Berulang-ulang, kisah berulang-ulang. Dia cakap berapa kali dan sebagainya. Nabi alaihi salatu wasallam
diberikan wasiat kepada seorang sahabat. Dia kata, amsik alaika lisanak. Amsik alaika lisanak. Yani jaga lidah kamu. Kemudian orang tu kata, awsini ya Rasulullah. Qala amsik alaika lisanak. Nabi SAW kata padanya, jaga lidah kamu. Orang itu ulang lagi. Qala amsik alaika lisanak. Nabi SAW ulang berapa kali. Pegang lidah kamu. Maksudnya jaga lidah kamu. Jangan kata-kata yang tidak baik. Lah Nabi SAW kata, takalat ka ummuk. أو يكب الناس على مناخرهم في غير حصاد ألسنتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Yani orang akan masuk ke neraka bukan disebabkan hasil lidahnya apa yang dia cakap. Jadi kamu jaga lidah kamu. Ini wasiat aku kepadamu. Jaga lidah kamu. Jangan cakap benda-benda yang bukan-bukan. Subhanallah. Alladhi yaskut kathiran. Yani orang yang diam banyak. Dia ada kelebihan. Satu, tak cakap benda-benda yang akan hisab nanti. Mungkin di hati ni dia cakap macam-macam. Tapi dia tak sebut apa-apa lagi. Dalam bab ini orang itu tak cakap banyak. Tak ada fadilah untuk dia. Dia tak adalah cakap, tak ada tulis untuk niat dosa, waliyazubillah dan sebagainya. Jadi kita kena jaga pada sikap itu. Kupun orang la yuhibbuna al-syakhs alladhi yatakallam kathiran. Orang tak suka orang yang kebiasaan, orang tak suka orang yang cakap banyak. Khususnya kalau orang itu berulang-ulang kisahnya. Macam dah boring berapa kali nak dengar. Benda yang sama kita dengar berulang-ulang. Bagaimana tentang bab ini? Sekejap lagi kita akan cakap tentang bab ini. Ada juga ada hikmah dalam bab ini. Kita kena jaga. Nah, hadis yahfazuhu man jalasa ilaihi. Apabila orang duduk di hadapan Nabi SAW dengar hadisnya, dengar kata-katanya, orang itu keluar dari majlis macam dah hafaz semua tu. Kenapa? Seperti mana saya cakap tadi, kalamnya tak banyak tapi membawa makna yang luas. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. وبه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه صلى الله عليه وسلم. نعم شريكا. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengulangi perkataan baginda sebanyak 3 kali agar dapat diingati darinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Di kalam yang penting, kalam perkataan-kataan Nabi SAW, laisa semua perkataan berulang 3 kali. Lakin pada perkataan yang penting, Nabi SAW adalah berulang, maksudnya Allah Ta'ala alam, berulang 3 kali. Kali pertama adalah kira orang yang budak-budak, dia boleh hafal dari kali pertama. Kali kedua adalah orang yang remaja, orang yang 20-an macam tu. Kali ketiga orang yang tua-tua. Naam, subhanallah. Naam. Subhanallah, al-insan al-tikrar, khususnya orang yang hafal Quran, orang yang hafal hadis, orang yang hafal benda dia baca, dia nak hafal. Berulang sekali, itu kira macam dengar. Kali kedua, mula dah fikir tentang apa yang kamu baca. Kali ketiga, sudah mendalami apa yang kamu baca. Nah. وبه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت
لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجاف ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. Allahumma salli ولا ala بلوم لقي ولا تغضبه الدنيا ولا مكان لها، فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. نعم. وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, aku telah bertanya bapa saudaraku Hindun bin Abi Hallah yang sangat pandai menggambarkan sesuatu. Aku berkata, gambarkan kepadaku bagaimanakah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bersilah, ganti kedukaan, sentiasa berfikir. Ya. Maaf Syekh, Tolong. saya punya ni beralih pula. Baik. Tolong orang lain silakan. Ya, tak maaf. Tak apa, boleh. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang bersilih ganti kedukaan, sentiasa berfikir, tiada baginya waktu rehat, panjang diamnya dan tidak bercakap pada perkara yang tiada keperluan. Baginda memulakan dan mengakhiri perbicaraan dengan nama Allah. Baginda bercakap dengan sedikit perkataan tetapi padat bermakna. Cakapnya terang dan jelas, tidak lebih dan tidak kurang, tidak kasar dan tidak merendahkan. Baginda sentiasa memuliakan nikmat walaupun sedikit dan sama sekali tidak pernah mencelanya suatu pun. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela dan memuji makanan. Urusan dunia dan isinya tidak pernah membuat baginda marah. Jika kebenaran dilanggar, baginda tidak akan berdiam sehingga kebenaran itu ditegakkan. Baginda tidak pernah marah dan tidak memperjuang kepentingan peribadi. Ketika menunjukkan sesuatu, baginda sentiasa menggunakan seluruh telapak tangannya. Apabila kagumkan sesuatu, baginda sentiasa membalikkan telapak tangannya. Ketika bercakap, baginda sentiasa menggunakan tangan untuk menjelaskan perkataan dan memukul telapak tangan kanan ke telapak ibu jari kiri. Ketika marah, baginda berpaling dan mengalihkan wajahnya. Ketika gembira, baginda menundukkan wajahnya. Semua ketawa baginda hanyalah senyuman dan gigi baginda nampak seperti gugusan awan, yakni putih bercahaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Naam, hal Nabi alaihi salatu wassalam, tengok bagaimana adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia la yaghdab li nafsihi. Dia tak marah untuk dirinya. Lakin kalau adalah pada hak dan benda yang pada agama, naam yaghdab. Tapi untuk dirinya tak. Nabi alaihi salatu wassalam adalah tak berhenti cakap, selalu cakap. Hadza laysa min sifatihi. La yatakallamu fi ghairi haja, tak ada darurat tak cakap. Ada orang subhanallah dia duduk dalam majlis dia tak boleh diam. Dia kena cakap. Tak boleh duduk senyap sekejap, tak boleh. Walaupun cakap, banyak cakap. Dalam majlis rasmi pun dia cakap. Saya pernah masuk kepada satu majlis ilmu. Sepatutnya dalam majlis ilmu orang senyap, dengar guru, dengar syekh
Syekh kata saya tak akan mula kelas, kita ada istilah dalam bahasa Arab, hatta armil al-ibra wa asma' sawtaha. Dia kata sampai saya baling jarum dan saya nak dengar bunyinya, baru saya cakap. Kalau kamu tak berhenti cakap, saya tak akan mula kelas. Semua diam dalam majlis tu. Sebab kita apabila khususnya kita di majlis umum, cuba bayangkan ada 100 orang, 200 orang contohnya. Satu orang satu perkataan dah bising lah tempat tu. Jadi kena jaga, jangan cakap fi ghairi darurah. Tak boleh. Kalau tak ada darurat, tak boleh cakap. Tak perlu cakap. Ada orang tak berhenti cakap. Baik. Ini yang saya nak cakap sebelum kita tamatkan bab ni. Kita ada orang yang sudah berumur. Macam atau mak pun sendiri pun yang umur lebih pada kita. Masing-masing setiap orang kena tengok yang atasnya maksudnya. Yang 30-an yang atasnya. Yang 40-an yang atasnya. Yang 50-an yang atasnya. Yang 60-an yang atasnya. Dan seperti itu. Subhanallah, al-insan apabila dia sudah berumur, dia nak rasa orang penting, dia nak rasa dia penting bagi orang yang lain. Jadi subhanallah, anak mungkin dah mula sibuk dengan hal dunianya, kerja, isterinya, ataupun suaminya, dan urusan rumahnya, dah setiap anak dah ada kerjanya sendiri. Jadi anak sibuk sangat, mak duduk seorang dekat rumah. Anak semua pergi, macam sekarang yang saya tengoklah dekat Malaysia, jarang orang kahwin duduk dengan ibunya di sama rumah. Tak ada. Macam jarang sangat. Ada, bukan tak ada, tapi sikit sangat. Kita orang Arab itu biasa. Anak kahwin duduk dengan ibunya. Itu biasa. Macam saya ni, kita keturunan Syekh Abdullah. Nama keluarga saya Syekh Abdullah. Nama keluarga. Last name. Keluarga Syekh Abdullah daripada dekat Syria, di satu tempat namanya Al-Muhajirin, di satu tempat daripada jalan, macam ada dua jalan di antara dua jalan, kita kawasan kita dia macam berbukit sikit, daripada lorong 7 sampai lorong 8, semua itu bersambung rumah Syekh Abdullah. Maksudnya rumah atuk saya, atasnya terus rumah saya, atasnya lagi rumah pakcik saya, rumah pakcik yang lain, 10 orang. Semua sekali adalah rumahnya bersambung dekat situ. Di satu tempat. Semua duduk sama-sama. Asalnya itu rumah dia, asalnya satu rumah. Atuk saya beli satu rumah yang besar. Dan kemudian apabila Allahyarham sudah meninggal atuk saya, jadi dibagikan setiap orang ambil satu rumah. Sekarang di zaman kita ini, orang usaha untuk tak nak duduk dengan mak mertua. Sebab apa? Nak kurangkan masalah. Tak nak masalah. Tak nak ada masalah, ada problem dan sebagainya. Tetapi kalau wanita dia sudah faham mak mertuanya, dia dah settlekan banyak pada masalah. Dia tak nak lebih pada orang jaga hatinya. Itu yang dia nak. Dia tak nak lebih daripada orang yang dia rasa masih lagi ada. Itulah maksud. Bukanlah dah ambil anaknya, lelaki ke atau perempuan, kemudian biarkan seperti itu. Dia nak juga orang cakap dengannya. Dia masih lagi penting di dalam kehidupan orang itu. Cakap dengannya, selalu cakap. Walaupun kamu kadang-kadang dengar kisah yang berulang-ulang banyak kali. Banyak kali dah dengar badannya. Kamu kena dengar badannya seperti mana kamu tak pernah dengar. Itu adalah pada adab muamalah dengan orang yang sudah berumur. Mungkin dia jenis berulang. Ada satu kisah di dalam hidupannya, dia suka kisah itu. Dia suka cerita banyak kali. Berapa kali ulang. Dan jangan terkejut kalau kamu dengar kali ini, kali kedua mungkin dengar ada tambahan juga. Itu biasa. Jangan kata, apa ni? Mak ni hari tu cerita macam ni, hari ni macam nambah pula. Macam tak betul ni. Jangan sebut macam tu. Langsung jangan sebut. Oh, Masya Allah, Mak. Subhanallah. Mak pernah cerita tu. Subhanallah, teringat. Lupalah hari tu. Mak pun cerita. Alah, berlakon dah depan dia lah sikit.
Cakaplah okey je. Kamu dengar badannya adalah raikan. Dia nak cakap dengan kamu. Kemungkinan ada orang yang tertutup halnya, keadaannya. Dia tak cakap banyak dengan orang. Dia tak kurangkan sikit pada hubungan dengan orang yang lain. Jadi ada anak dia sahaja. Orang yang dekat-dekat pada dia sahaja. Jadi kalau orang luar, dia jenis tak cakap dengan orang luar. Ada orang yang jenis macam tu. Jadi yang ada siapa? Anaknya. Jadi wahai anak, kamu kena jagalah pada ibu. Kena dengar badannya, kena dengar badannya apa yang dia cakap. Kena layanlah walaupun benda itu sudah berulang-ulang. Walaupun di hadapan kamu adalah contoh kalau dia ada masalah, masalah kecil sangat lah. Kenapa nak buat masalah macam tu? Benda kecil sangat. Dengar je. Dengar je. Kadang-kadang dia bukan nak bagi kita apa-apa. Hanya nak kita dengar kepada dia. Jadi dalam bab ini, kita kena faham. Apabila kita, semoga Allah SWT panjangkan umur kita semua dengan sihat dan afiat. Dan beri pada kita husnul khatimah. Habisan yang baik dalam hidupan kita. Sebab apabila orang sudah berumur, tak tahu apa yang keluar badannya. Maksudnya, dia akan jadi beranainya macam-macam. Ada sampai orang keadaan dah jadi fikirannya, dia kena orang layan. Anak-anaknya kena layan sangat. Dan subhanallah, kama tadin tudan. Kama tadin tudan. Ingatkan perkataan ini. Ini ingatan pada saya, orang yang bertamu. Dan juga kepada semua yang hadir dengan kita. Seperti mana kamu muamalat, akan datang muamalat kepada kamu. Kamu sekarang di masa ini muamalat dengan baik untuk mak dan ayah, nanti anak kita insyaAllah akan datang muamalat dengan yang baik. Tapi kalau muamalat yang tidak baik, waliyahzubillah, takut Allah SWT ujikan kita bagi benda yang sama terjadi pada kita. Jadi kita jaga pada bab ini, pada muamalat kita. Jaga pada muamalat. Muamalat kita adalah kena baik, yang baik. Khususnya adalah dengan ibu, dengan bapa. Mesti, pentinglah benda itu. Khususnya dengan ibu, dengan bapa. Kita kena jaga muamalat yang terbaik kita buat. Allah SWT apabila firman dalam Al-Quran, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Uff. Kalau ikut pada huruf bahasa Arab, ikut pada yang kita belajar, ilmu makhraj dan sifat, huruf bahasa Arab, huruf fa, dikirakan di antara huruf yang paling lemah. Sifatnya paling lemah. Huruf itu kira di antara huruf yang paling lemah. Jadi sampai perkataan uff, itu pun jangan disebutkan pada ibu dan bapa. Jadi bagaimana dengan orang yang dia marah, bagaimana dengan orang yang dia tak nak dengar, dah berapa kali kamu nak cakap, na'udzubillah, cakap seperti itu. Semoga Allah SWT panjangkan umur ibu kita, ayah kita dengan kebaikan, dengan baik insya-Allah. Dan juga jika ada yang sudah meninggal, semoga Allah SWT rahmatnya dan mengangkat darajatnya di syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Satu lagi di dalam hadis ini, kana Nabi alaihi salatu wassalam wa idza fariha ghadda tarfuhu غض طرفه غض طرفه جل ضحكه التبسم. جل ضحكه التبسم. Bila ketawa Nabi SAW adalah syaratnya ketawa bukan ha 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 ha, tak ada macam tu. Qaqah ataupun tak sampai seperti itu. Dia adalah senyum sampai menampakkan pada giginya. Ini adalah syarat Nabi SAW. Laisa minal adab, bukan daripada adab. Orang wanita dia gelakkan dengan suara kuat. Bahkan bukan hanya wanita, lelaki pun sama. Gelakkan dengan suara kuat-kuat, duduk di majlis, khususnya kalau tempat umum. Tiba-tiba ketawa kuat-kuat. Laisa minal adab, bukan adalah daripada adab seperti itu. Kita kena jaga pada bab ini. Lianna di antara faedah dikatakan oleh ulama, kasratul dhahik tumitul qalb. Kasratul dhahik tumitul qalb. Banyak ketawa itu adalah matikan hati kita. Yani apa maksud matikan hati kita? Yani sampai al-qalb yahtaj, hati kita dia perlu pada benda yang halus-halus, perkataan yang berkesan pada hati. Ada perkataan yang baik, perkataan yang bagi kita dekat lagi pada Allah SWT. Tapi kasratul dhahik macam akan bandang pada banyak benda macam tak ada apa. Subhanallah. Semoga Allah SWT
jaga pada kita untuk muamalat kita dengan orang yang lain, dan mudahkan untuk kita untuk jadi daripada orang yang salih, yang mendakwah kepada Allah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik biiznillah, dan ada badannya husnul muamalah, muamalat yang baik kepada orang yang lain. Hadza wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita berhenti sini insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tamma walillahi alhamd. Majlis kali ini 12 الثاني عشر. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung pada kelas yang akan datang pada bab ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketahuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih pada semua yang hadir. Semoga insyaAllah amalan ini jadi saham untuk akhirat untuk kita, dan semoga amalan ini jadi menambahkan kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbil Alamin. Ingatkan pada semua, insyaAllah kita di Baitul Furqan akan ada kelas untuk tadarrus insyaAllah, mengikut pada riwayat Syu'bah, insyaAllah dia akan ada di masa yang terdekat. Ini peluang pada semua siapa yang berminat untuk nak belajar dengan kitab Al-Quran secara tadarrus. Kita akan khatam dalam masa sebulan sahaja. Jadi siapa-siapa yang berminat nak belajar, insyaAllah masih lagi ada kosong, boleh join insyaAllah. Dan cuba kita biiznillah jadi di antara orang yang kongsi kebaikan dengan orang yang lain. Maksudnya, kalau ada orang dia tak berminat untuk nak join dengan kursus ni, bolehlah ambil iklan kita ni dan kongsikan dengan orang yang lain. Mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk kamu semua. Amin ya rabbal alamin. Sama juga untuk majlis ilmu yang ada di Baitul Furqan. Kamu usaha semua untuk jadi da'i ila Allah Subhanahu wa taala. Kamu semua usaha untuk jadi orang yang berdakwah. Bagaimana nak dakwah? Tak perlulah kita nak sampai tahap kita nak buka kelas dan sebagainya. Kalau mampu untuk buat benda itu, bagus. Tapi kalau tidak, adalah kita menunjukkan kepada benda yang ada kebaikan. Bukan hanya majlis-majlis ilmu yang di Baitul Furqan, bahkan semua majlis ilmu yang kamu rasa ada kebaikan, kamu share, mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk kamu insyaAllah. Jadi satu lagi, insyaAllah ta'ala kita akan ada maulid juga pada 12 Rabiul Awal. Maulid ni bukan saya punya, tapi adalah saya akan hadir di dalam majlis itu insyaAllah. Kita akan jalankan macam kerjasama di antara Baitul Furqan dan juga tempat itu. Mudah-mudahan insyaAllah Allah SWT terima pada kita semua insyaAllah, dan juga jadi saham untuk akhirat untuk kita biiznillah. Jadi kita buka peluang untuk hadir insyaAllah, dan juga untuk siapa yang berminat adalah nak debat saham untuk akhirat, boleh kita sama-sama insyaAllah SWT. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Syekh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.